Assalamualaikum, hai, selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, untuk minggu kedua ni masih lagi dari sambungan video minggu lepas, iaitu di bawah bab market structure. Dari video yang lepas saya dah sharing sikit berkenaan kefahaman saya mengenai basic market structure dan lagi satu ialah major and minor structure. Harap korang boleh fahamlah dengan penerangan ringkas saya tu. Maaf di atas segala kekurangan saya kalau apa yang saya bahaskan tu tak sampai kepada sesetengah dari korang. Okey, untuk video kali ni saya nak membahaskan tentang asas reversal dan continuation. Apa yang dimaksudkan dengan reversal dan continuation ni? Jadi saya dah siapkan slide yang ringkas. So, let's get start. Basic reversal and continuation. Okey, untuk yang pertama saya akan terangkan tentang reversal. Okey, reversal ni didefinisikan sebagai dua arah pergerakan trend, iaitu uptrend dan downtrend, dan ia adalah satu arah trend yang sudah mula melemah dan bertukar arah. Reversal adalah pengakhiran bagi sesuatu trend pada sebuah time frame, seperti price sedang menaik lalu ia mula melemah dan bertukar arah, lalu price memulakan penurunan atau sebaliknya. Sebagai contoh, market price yang sedang menaik membuat high, low, higher high, higher low, higher high. Selepas itu terdapat satu tanda perubahan trend yang akan menembusi harga higher low yang paling terbaru pernah dicapai dan membuat lower low yang baru. Maka lower low yang baru itu adalah tanda awal yang dapat memberitahu kita bahawa seller mula memasuki order pasaran. Reversal structure type 1. Okey, sekarang saya buat contoh market yang sedang uptrend membuat structure high, lalu turun membuat low, dan dia naik melebihi high sebelumnya untuk menciptakan higher high, dan dia turun lagi membuat higher low, iaitu yang lebih tinggi dari low sebelumnya, lalu membuat kenaikan yang terakhir sebagai higher high. Kemudian price turun dan terus break market pun bukan kita punya. Price break point higher low sebelum dan menciptakan lower low. Dari sini kita dapat aspek yang seller sudah mula memasuki pasaran dan buyer mula berkurang dan melemah. Sekarang kita tengok contoh di candlestick chart sebenar pula macam mana rupa dia. Okey, untuk rupa perubahan atau reversal di chart yang sebenar ni adalah seperti gambar yang saya letakkan dekat bawah ni. Saya dah cut sikit untuk tunjuk macam mana rupa dan pergerakan dia. Sebagai contoh, price dari bawah membuat high, low, higher high, higher low yang sama macam gambaran dekat atas ni. Dan price naik lagi membuat higher high, iaitu yang lebih tinggi daripada higher high yang sebelumnya. Dan price pun turun dan break previous higher low untuk menciptakan harga lower low yang baru. Dan pada tingkat harga lower low inilah tanda pergerakan market akan mula berubah dari uptrend ke downtrend. So, untuk contoh kedua pula, pergerakan adalah market yang sedang keadaan downtrend. Sama juga macam tadi, price dari atas membuat low, lalu naik membuat high dan turun melebihi low sebelumnya untuk menciptakan lower low, dan naik sikit membuat lower high yang lebih rendah dari high sebelumnya. Seterusnya, price turun membuat penurunan terakhir sebagai lower low. Kemudian price naik melebihi lower high sebelumnya atau break previous lower high untuk menciptakan higher high yang baru. Juga ia memberitahu kita tanda bahawa buyer sudah mula menguasai pasaran dan seller pula mula berkurang dan melemah. Untuk contoh dalam keadaan chart pula lebih kurang sama macam tadi juga. Gambaran ni saya dah cut sikit. So, price dari atas turun membuat lower low dan naik sedikit membuat lower high. Dan price turun lagi membuat lower low. Kemudian price naik dan break previous lower high, membuat high yang baru. Dan dari tingkat harga ini juga kita dapat aspek seller sudah mula berkurang dan melemah, dan pergerakan pasaran akan mula berubah dari downtrend ke uptrend. Then here we go for the next type 2 of reversal structure. Ia lebih kurang sama macam reversal pada contoh di type 1 tadi. Cuma perbezaan dia adalah selepas penghujung kenaikan terakhir di higher high ni, price tak turun terus untuk break previous higher low, tapi price menciptakan higher low yang baru untuk meyakinkan kita bahawa price masih lagi dalam keadaan momentumnya untuk naik. Lalu ia naik sikit membuat lower high.
yakni petanda bahawa buyer sudah mula berkurang dan melemah untuk memberi peluang kepada seller memasuki order pasaran. Tapi dengan keyakinan kita yang penuh melihat price membuat structure higher low ni, kita pun enter untuk buy mengharapkan price untuk terus naik. Yalah, sebab price structure dah membuat higher low, jadinya kita mengharapkan price untuk naik lebih lagi, membuat higher high yang baru. Akhirnya tertewas juga dek kerana market bukan kita punya. Okey, selepas daripada dia membuat higher low ni, dia pun naik sikit, dia menciptakan lower high, and then selepas tu price membuat confirmation membreak second previous higher low dan create a new lower low structure. Dia bukan sekadar dia break yang ini, dia akan break yang kedua ni untuk membuat satu confirmation. Tapi kalau dia setakat break higher low yang pertama ni, ini bukanlah satu confirmation lagi. Setelah candle break and close below higher low ni, maka ia jelaslah bahawa petanda bahawa market akan mula berubah arah dari uptrend ke downtrend. Okey, sekarang kita tengok rupa di chart sebenar pula. Okey, rupa di chart sebenar ni macam saya terangkan tadi, selepas price membuat higher high yang terakhir ni, price pun turun membuat higher low, and then price naik sikit membuat lower high dan membuat confirmation dengan membreak second previous higher low ni. Untuk contoh kedua pula, jika dalam keadaan market downtrend, sama je lah, just kontrakan pergerakan dia. Masih sama, ia perlukan confirmation untuk break second previous lower high dan close di atas lower high untuk mengesahkan bahawa seller sudah mula berkurang dan melemah untuk memberi laluan kepada buyer memasuki order pasaran. Dan ini adalah contoh di chart yang sebenar. Price daripada atas membuat downtrend sehinggalah dia membuat lower low yang terakhir. Dia naik sedikit membuat lower high yang baru. Tetap sama juga, dia tak break terus lower high yang ini, tapi dia turun sikit membuat higher low. Dan ini adalah petanda bahawa seller sudah mula berkurang dan buyer mula untuk memasuki order pasaran. Dan untuk confirmation, price pun naik melebihi lower high second previous ni dan membuat higher high yang baru, dengan syarat higher high ni dia mesti close body di atas lower high sebelum. Okey, habis untuk basic tentang reversal. Sekarang kita pergi pula kepada continuation. Okey, continuation ni apa? Continuation ni didefinisikan sebagai satu arah pergerakan trend yang kukuh seperti sedang menaik atau sedang menurun tanpa ada tanda perubahan di major structure pada sesebuah time frame. Sebagai contoh, market price yang sedang menaik membuat high, low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high dan seterusnya. Price amat menghormati di setiap tingkat harga tanpa membuat false break sehingga ada tanda-tanda perubahan arah pergerakan ataupun reversal. Untuk continuation structure ni, ia lebih senang untuk difahami kalau dibandingkan dengan reversal structure, dan penerangan dia sama seperti video yang lepas di bawah tajuk major and minor structure. Cuma kali ni adalah cara mengenal pasti sesebuah price yang dalam keadaan continuation trend. Sebagai contoh, market yang uptrend ni, ia akan membuat kenaikan bertangga. Setiap tingkat harga takkan turun melebihi tingkat harga higher low sebelum-sebelumnya, dan price akan sentiasa membuat structure higher high yang baru melebihi sebelum-sebelumnya setiap kali structure higher low terjadi. Dalam keadaan downtrend pula, ia akan membuat penurunan yang sama bertangga dan setiap tingkat harga takkan naik melebihi tingkat harga lower high sebelum-sebelumnya, dan seterusnya. Price akan sentiasa membuat structure lower low yang baru melebihi lower low sebelum-sebelumnya setiap kali structure lower high terjadi. Contoh screenshot ni saya ambil dari video yang lepas untuk memberitahu bagaimana continuation structure atau continuation trend dalam chart sebenar. Seperti yang saya tunjukkan ni, price berada dalam keadaan uptrend. Price sentiasa respect untuk create a new higher high dan higher low di setiap tingkat harga tanpa ada sedikit pun penurunan yang lebih sedikit atau seakan sama seperti structure higher low sebelum-sebelumnya. Sebaliknya, price sentiasa membuat tingkat harga yang baru sehinggalah ada tanda pergerakan reversal structure yang akan berlaku seperti contoh yang saya tunjukkan tadi, sama ada type 1 atau type 2.
Sama juga dalam keadaan downtrend, price sentiasa respect untuk create a new lower low dan lower high di setiap tingkat harga tanpa ada sedikit pun kenaikan yang lebih atau seakan sama seperti lower high sebelumnya. Sebaliknya, price akan terus membuat tingkat harga yang baru sehinggakan ada tanda-tanda pergerakan reversal structure yang berlaku. Okey, sampai di sini sahaja untuk video kali ini. Harap video ni dapat memberi sedikit kefahaman dan mengasah ketajaman anda dalam membaca structure. Ada yang tanya macam mana cara nak entry? Sebenarnya kita perlu mahirkan basic dulu, kemudian cara entry tu akan datang sendirinya bila kita dah faham pergerakan yang akan dibuat dalam market ni. So for now we go through part by part. Faham basic, kenal basic dan jadikan basic sebagai salah satu kekuatan kita untuk entry tanpa ragu-ragu atau sekadar ABC asal biru close atau ABM asal boleh makan atau bermacam ABCDEFG lah. Okey, maafkan saya jika percakapan saya terkasar bahasa atau tergores hati. Segala yang buruk adalah daripada saya dan yang baik adalah dari Yang Maha Esa. Bagi yang belum berselawat pada hari ini, marilah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.